Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, yang terima kasih kepada pengerusi majlis kerana telah memperkenalkan saya dengan begitu hebat glamour sekali. Lama rasanya tak dah meninggalkan dunia glamour ni. Jadi hari ini sedikit pembetulan lah beberapa yang fakta yang saya tu bekas apa dipanggil curi pada Raja Lawak tu betul lah. Itu tak boleh nak disangkal lagi sebab dah ada bukti. Tapi bukan saya cicit kepada Tok Kenali. Tok Kenali tu moyang saya. Jadi tuan-tuan dan puan, adik-adik, abang-abang yang tua, yang muda, saya pun mata pun dah tak bagus, saya tak tahu berapa ramai. Saya nampak yang ke depan ni, dan kita pun tak tahu sama ada ramai-ramai ni, adakah semua sudah berada di landasan kebenaran ataupun masih tercari-cari kebenaran. Jadi malam ni kita bercerita lah, insyaAllah manfaat daripada majlis malam ini. Kita akan dapat orang-orang yang mengerti dan insaf kepada perjuangan Islam. Kebetulan nama malam ni adalah Malam Kesenian Islam. Saya pun tak tahu kok mana saya ni nak buat kesenian Islam malam ni. Biasanya saya tulis lagu je. Tulis lagu nak bagi tahu depan tuan-tuan pun payahlah sebab menulis ni tak berbunyi. Nak menyanyi takut tuan-tuan semua lari. Pasal saya bukan penyanyi. Cuma saya boleh beritahu bahawa kehidupan saya ni adalah umpama lagu. Saya suka mengkaji lagu-lagu dulu-dulu. Lagu ni kadang-kadang memang dia ada dalam hidup kita. Tapi kita nak kena tengok lagu-lagu tu kena ke tidak dengan kita. Kalau kita perhatikan bila mana kita dilahirkan, mula-mula ada satu lagu untuk kelahiran seorang anak. Mungkin kita boleh ingat lagu tu bunyinya, bila engkau dilahirkan, kau disinari rembulan, bila besar kau masuk barisan. Ada lagu macam tu, ada kepada setengah orang. Beranak malam bulan purnama, mengembang bulan dah tertentu, nampak bulan. Bila dah pergi ke bandar, bila dah besar, masuk barisan, kan? Kemudian proses kehidupan tu besar lagi. Bila besar lagi, dia pun jumpa perempuan. Dia jumpa perempuan, fitrah manusia. Lelaki jumpa perempuan, perempuan jumpa lelaki, maka akan wujud satu perasaan. Dan Islam tidak menghentikan benda ni. Dia kata tak boleh lelaki tak boleh kawan dengan perempuan, perempuan tak boleh kawan dengan lelaki. Dia tak cakap boleh dengan cara yang betul. Maka bila lelaki jumpa perempuan, dia pun menyanyi lagi. Milik siapakah gadis ini? Perempuan, wajah lembut bagaikan sutera, ingin hatinya ku miliki, apakan terdaya. Lelaki nyanyi. Tapi kalau perempuan jumpa lelaki, dia lain sikit. Dia nyanyi juga, tapi dia ada sikit. Perempuan ni biasa, sebab dia ada lebih sikit daripada lelaki. Maka dia nyanyi, sejak ku bertemu padamu. Kan ada sikit gatal punya kan. Perempuan ni memang dia selalu berlebih-lebihan daripada lelaki. Kalau dia jatuh cinta pun dengan lelaki, dia lagu-lagu dia pun lain. Kalau dia merindu dengan lelaki, lain.
Lelaki kalau rindu dengan perempuan, dia akan nyanyi lagu, kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu. Tenang aja punya. Tapi kalau perempuan rindukan lelaki, penawar rindu boleh mati, itu maksudnya tinggi sangat. Begitu juga bila putus cinta. Lelaki kalau putus cinta, lagunya tenang sekali. Mengapa tiada kau maafkan. Harkat dia pun pendek aja, tak panjang. Tapi kalau perempuan putus cinta, hati membeku mengingatkan, pun mati juga. Semua menggunakan usus, tenaga usus tali perut yang kuat bila dia nyanyi perempuan. Beza dia. Kemudian ialah tadi bila cerita jumpa lelaki, kemudian saya pun kahwin pun ada lagu. Bila kahwin banyak lagu orang kahwin. Antara lagu yang paling bagus bila kita kahwin ialah Gununglah Banang, Gununglah Banang, Gunung Serawa, bagailah pinang, bagailah pinang, dibelah dua. Itu masa hari bersanding kan. Tapi lepas tu, ya naam sidi, cukup 9 bulan buah pinang jadi buah kelapa. Tengah beranak lah tu kan. Kemudian beranak menyambut seorang anak ni gembira. Saya sudah melalui, saya ada 6 orang anak. Memang pengalaman menyambut anak pertama tu cukup gembira. Bila dapat anak yang pertama, kita nyanyi lagi lagu dia, kini aku gembira, yang ku tunggulah tiba, anakku lahir sudah, hai anakku yang pertama. Pertama aja menyanyi. Anak kedua bila bini telefon, bang nak beranak ni, pergilah sendiri abang sibuk ni. Biasa, lumrah manusia. Kedua, ketiga beranak, dia buat tak tahu dah. Bila ada anak ni, di sinilah datangnya konflik kehidupan. Bila kita ada anak, masa kita duduk macam saya sama dengan Ustaz Radhi tadi, kita antara dalam kategori penghulu di Pertama Kompleks. Kalau siapa pernah pergi Kuala Lumpur, Pertama Kompleks pada awal 80-an adalah dikirakan sebuah parlimen rockers di situ. Semua rockers yang berambut panjang, berseluar kaki kecil, semua ada kat sana. Yang mandi, yang tak mandi, semuanya dalam satu tempat. Yang penting kita rock. Duduklah dekat situ, bukan ada apa kerja pun. Kerana di Pertama Kompleks tu ada beberapa studio muzik. Jadi kita adalah sebahagian daripada peminat muzik. Kita duduk dengar lah orang main kat situ. Kita masa tu nak tengok kumpulan-kumpulan daripada luar, dia jarang datang. Jadi kita tengoklah rockers yang berada dalam studio. Dan rockers ni pula bila dia berada dalam studio, tempat kita nak tengok tu, di pintu tu cermin lebih kecil, macam kertas A4 je besar dia. Tapi dia orang tahu pasal yang tukar mengintai kat luar ni ramai. Padahal dia praktis dalam studio. Tapi beria-ria dia hinggut kepala dalam tu. Pasal dia tahu orang tengok. Jadi daripada situ kita tengok bahawa manusia ni suka kalau orang tengok dia. Suka menunjuk-nunjuk. Jadi kat situlah bila anak-anak muda lalu dia mengalami masalah dalaman, mengenal diri sendiri dan bagaimana untuk meletakkan diri dia dengan keadaan seluruhnya. Kalau pada masa itu banyak anak-anak muda yang pergi konsert. Kalau di Lumut pada masa itu dia ada satu nama Pesta Lumut. Ada lagi ke sekarang Pesta Lumut? Tak ada dah, alhamdulillah. Tak baik kita pergi ke tempat-tempat tu. Apa lagi Pesta Lumut, licin, boleh jatuh. Masa di Pesta Lumut dulu, saya mengurus kumpulan Wings. Datanglah bawa kumpulan Wings dengan penuh kemegahannya. Maklumlah orang tengok rockers ni rambut panjang, seluar tampal, bermain dengan rambutnya, dengan jaket kulit, dengan seluar koyaknya,
Tapi bila bercinta boleh nangis, tuan-tuan. Itu yang dia panggil rock kapak tu. Mainlah dekat Lumut malam tu selepas habis konsert. Saya ingat dan saya nampak sendiri ramai anak-anak muda yang tak balik sebab bas kat sini rasanya habis cepat pada masa tu. Jadi ramai yang tak balik. Antara yang tak balik tu saya pun tak ingat, tapi rasa-rasanya yang berkopiah kat sini pun ada lah masa tu. Cuma malam ni dah potong rambut pakai kopiah, nampaklah baik kan. Buat-buatlah tak mengaku dah bawa anak ke depan, padahal dia lah dulu tu. Bukan main lagi. Jadi yang membuatkan saya insaf ialah bila mana ada orang kata, bang, kalau dah mati kita dah tak ada dosa, kata dia. Saya kata, ya ke mati tak ada dosa? Habis macam mana dengan MLM ni, multi level marketing? Kalaulah hari tu saya mengadakan konsert, katakan minta-minta, tak ada lah, kalau ada saya kena cari dan saya kena bersihkan benda ni. Katakan malam tu saya buat konsert, datang satu pasangan anak muda nak tengok konsert, tapi selepas konsert tak ada bas nak balik. Dia orang datang dengan niat dia nak tengok konsert, tak ada bas nak balik. Lepas tu dia kata, tak apalah, kita tidurlah kat Teluk Batik. Dia tidur kat Teluk Batik. Katakan berlaku zina di situ malam tu, dapat anak haram. Saya pun ada share tu, tuan-tuan, dosa tu. Saya ada share. Bukan saya saja ada share, yang tukang bagi permit, yang beri kebenaran, yang buat promosi, semuanya ada share akibat daripada kelahiran anak haram tu ataupun anak luar nikah tu tadi. Jadi itu yang saya maksudkan bila saya lihat anak saya ni tadi. Itu yang saya takut. Kita beri dia kesedaran agama, kita beri dia tahu macam mana cara sembahyang, kita ajar dia puasa. Tetapi bila dia keluar daripada rumah, faktor-faktor luaran yang kita tidak boleh tahan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa kita ini ada nafsu. Kita tidak boleh nak menahan nafsu kita kadang-kadang kalau setakat keimanan kita tu yang sekadar kategori biasa. Jadi bila saya katakan saya takut akan masa depan anak saya di atas sebab sistem yang berada dalam negara ini, orang kata saya tak pandai didik anak. Saya tak berupaya untuk mengawal anak saya kalau dia pergi ke KLCC, kalau dia pergi ke Mega Mall, kerana di dalam tu ada pelbagai benda yang mengimbau nafsu dia. Pertama sekali, Yahudi tahu kelemahan kita ialah fashion. Kalau orang yang suka Levi's tu, dia ada nombor-nombor dia, Levi's 501 ke. Kalau sekarang ni hip hop, dia ada jenis luas-luas tengah, ada brand dia. Brand ini adalah permainan Yahudi, tuan-tuan. Kalau kita teliti, alah apa sangatlah, seluar je, bukannya apa-apa seluar. Tapi daripada sudut dalaman, bila kita mendidik anak kita dengan keinsafan Islam, sebenarnya kita hendak membawa dia ke satu tempat nanti insya-Allah bila dia tua, bila dia dewasa, selepas kita mati, dia akan dapat ma'rifatullah ataupun mengenali Allah dengan bermula daripada syariat yang kita ajar itu tadi. Tapi kalau di pertengahan jalan dengan imbauan perkara-perkara yang merosakkan nafsu, mereka melebih-lebihkan dunia dalam kehidupan, mereka melebih-lebihkan kehendak nafsu dalam kehidupan, disitulah runtuhnya iman seorang manusia. Apa lagi kalau kita setakat beriman dia tak bertakwa pula tu. Inilah dia masalah kita pada hari ini, masalah anak muda. Kalau orang-orang tua tu tak apalah, dia dah lalu. Tapi anak-anak muda pula kata pula, ayah dulu kan main, boleh tengok konsert tang kita tak boleh pula. Inilah sebenarnya yang kita nak gambarkan, bahawa pada masa itu keadaan memang tidak terkawal. Jadi tugas siapa sebenarnya untuk mengawal sebuah negara? Tugas siapa, tuan-tuan? Tentulah tugas kerajaan yang memerintah negara itu. Kerajaan ni wujud daripada sebuah parti. Mana parti yang mendapat undi yang lebih,
maka dia akan memerintah kerajaan. Jadi hari ini orang takut kalau PAS menjadi parti yang menerajui kerajaan. Dia orang takut kerana dia kata PAS tak tahu membuat pembangunan, kerana PAS hanyalah agama. Jadi hari ini PAS pun bergabunglah dengan beberapa parti lain dalam konsep tahalusiasi, iaitu sama meniru cara bagaimana Nabi bekerjasama dengan orang Yahudi. Dan kita berfikir tentang dunia separuh, dan selebihnya kita fikir tentang akhirat. Bila PAS memerintah Kelantan, sampai hari ini saya rasa keadaan semua macam biasa. Tuan-tuan pernah pergi Kelantan? 20 tahun PAS memerintah Kelantan. Abang Mak Sabu tanya, ada tak klinik hospital di Kelantan? Ada? Ada tak? Bila PAS perintah Kelantan, ada tak? Tak ada, tuan-tuan. Hospital tak ada di Kelantan sejak PAS perintah. Dia orang semua pakai bomoh. Ada tak balai polis di Kelantan, tuan-tuan? Ada tak? Tak ada. Dia orang sana bergaduh pakai Tok Pengulu yang selalu settle. Style lama. Sebenarnya semua dia macam biasa saja. Cumanya kita akui bahawa tidak diperlebih-lebihkan dengan solekan yang cantik. Janji ada, sakit ada hospital, ada masalah ada polis, semuanya ada, bukan tak ada. Tapi kadang-kadang bila orang berkata kalau tak undi saya nanti tak ada jalan, kalau tak undi saya nanti tak ada hospital. Macam mana pula kalau kita kata kalau tak percaya Allah nanti hilang nyawa? Macam mana? Betul ke tak betul kalau kita kata kalau tak undi saya maka tak ada jalan? Boleh tak kita kata gitu? Ramai ustaz dalam ni. Macam mana bentuk akidah bila kita cakap macam tu? Saya ni jahil, tuan-tuan. Dulu saya ni cuma tak dipanggil Abu Jahal aja. Abu Jahal tu bapak jahil. Saya bawah sikit, Bob Lokman dia panggil. Al-Azhar tu tidaklah, tapi alkohol tu ada. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah yang menjadikan kerisauan kita pada anak-anak kita. Saya tahu sebenarnya sebahagian besar orang memang suka dan sayangkan Islam. Semalam saya di Pulau Pinang. Selepas ceramah, saya pergi ke hotel nak jumpa kawan saya. Saya tunggu depan hotel. Tiba-tiba satu van polis lalu. Dia berhenti tengok saya. Saya pun tengok, Assalamualaikum. Kita dah pengegar ni, alamak berangkut ke aku ni malam ni. Padahal duduk berdiri je depan hotel. Air jampi je. Kemudian dia pergi. Saya pun duduk dalam kereta. Dia pusing datang balik. Kali ni dia turun, tuan-tuan. Aku cakap habis. Saya pun IC tak tahu ke mana, berterabur tak tahu pasal. Saya pun keluar. Satu keajaiban dalam hidup saya. Susah juga nak berbahasa Malaysia dengan betul ni. Maklumlah Melayu. Nak masuk Islam ni tak kerti pula cakap Melayu rasanya. Polis tu datang peluk saya, tuan-tuan. Lepas seorang peluk, lepas seorang peluk. Ada dalam van tu ada 4 lelaki 4 perempuan. 4 lelaki ni peluk, 4 perempuan tengok je saya kena peluk. Dia tak peluk. Agaknya saya pakai jubah, dia tak peluk. Kalau saya pakai jeans koyak, dia pun peluk tu rasanya. Tapi sebab dia peluk kerana dia tengok keadaan saya. Dia boleh kata Allahu Akbar, rombok dah berubah, dia kata. Baru saya tukar baju, kalau letak kopiah, dia dah cakap Allahu Akbar, rombok dah berubah. Dia tak tengok lagi hati saya kat dalam berkarat ke apa, dia belum tahu. Tapi bermakna dari segi zahirnya manusia sukakan Islam. Walaupun polis, walaupun DO, walaupun cikgu. Di Kerbau saya balik daripada pilihan raya selepas ceramah, adalah terhentam sikit malam tu. Biasalah, Bok Lokman memang kaki bergurau. Saya malam tu tanya, siapa nama calon
Barisan Nasional di sini. Saya kata, dia orang kata Syed Ibrahim. Saya kata, Syed Ibrahim tak apa, jangan Syed Effect. Saya kata, wah, 2 hari TV3 bantai saya, Bob Lokman mempersendakan keturunan Syed. Jadi saya berkata, dulu masa aku buat dinner show dalam UMNO, aku kata Syed Effect macam tu, korang tak marah. Wah, hari ni dia keluar berita 2 kali. Kan tidak akan menjadi kurang manfaat TV3 terpaksa pergi cerita pasal benda lain, duk cerita pasal saya pula. Siapa saya ni nak cerita kat TV3? Bukan ada pangkat apa pun, bukan menyusahkan negara pun, cakap aja. Dah besok saya nak kena pergi ke Kerbau, nak kena bagi pula press statement pula, nak bagi tahu kenapa saya kata macam tu. Jadi lepas macam ceramah malam tu, saya pun balik di tengah jalan dalam hutan kona-kona tu ada roadblock, tuan-tuan. Jarang ada roadblock lautan macam tu kalau tidak pilihan raya. Heran sungguh saya. Selalu kalau dalam hutan macam tu, bila tak ada hari pilihan raya, saya selalu terberi emergency sebab ada lembu. Ni tak ada lembu, ada roadblock. Saya pun bersopan santunnya, pasal maklumlah bila dah pakai neokopiah, kita tak nak buat kesalahan, takut orang cepat marah. Kita pun sopan santun, Assalamualaikum, buka tingkap. Dia pun tengok, Waalaikumsalam, orang kita belakang ni, dia pula cakap Kelantan kita. Dia ada berempat dalam hutan tu, beranilah dia mengaku sebab bukan kat pejabat. Orang kita belakang ni, dia kata. Jadi dengan keadaan itu, saya tahu bahawa memang kita ramai penyokong. Tinggal lagi tidak ramai yang berani menzahirkan bahawa mereka menyokong Islam. Dan mereka fikir politik ini adalah perkara main-main. Itu kalau kita balikkan pada soal anak muda itu tadi. Bila anak muda, hari ini lebih kurang 100 orang anak muda masuk ke dalam PAS. Kerana mereka mempunyai sikap rebel ataupun penentangan. Kadang-kadang mereka menentang kerana mereka muda, mereka nak nampak different ataupun lain dari orang lain, tetapi mereka tak tahu sebenarnya apa yang mereka tentang. Jadi inilah masanya kita kena mengisi mereka dengan fahaman Islam. Sebab kata ustaz saya, Ustaz Azhar Idrus, dia kata kalau kita masa muda salah membuat pilihan kerjaya dalam hidup, sehingga sampai satu masa bahawa kita sedar, ya Allah, kerjaya ni tidak membantu Islam, masa tu kita nak patah balik ke belakang. Dengan duit gaji tadi kita dah beli rumah, duit gaji kita dah beli kereta, duit gaji tu kita dah membesarkan anak, kita akan menerima satu ujian yang besar dalam hidup. Aku nak berundur ke belakang ke, aku nak terus bekerja dan menyokong Islam secara diam-diam. Ini yang terjadi, apa yang dikatakan oleh polis tadi. Dia terpaksa bekerja kerana itu sebagai satu kerjaya. Nak makan, jadilah polis. Nak makan, jadilah cikgu. Nak makan, jadilah DO. Semuanya kerana nak makan. Sebab tu kalau kita jumpa ramai kawan-kawan baik saya dalam UMNO. Hari pertama saya masuk barisan PAS tertukar sikit, Parti Islam Se-Malaysia. Dia orang telefon saya, orang UMNO, dia suka cakap orang putih, why? Saya pun tambah XYZ, saya sambung belakang. Why, kata dia. Kenapa? Saya kata kenapa apa, kata dia. Kenapa kau masuk PAS? Oh, pasal aku tak nak gagal. Aku cakap aku nak PAS, aku cakap. Dia cakap, brother, jangan buat macam ni, brother. Kita berapa lama duduk dalam UMNO? Jadi saya terkejut. Saya kata, brother, bro, dia orang suka bro. Bro, takkan kita kawan pasal parti, bro, ya kan? Kita kawan pasal hati masing-masing. Takkan kita nak bermusuh-musuhan kerana parti. Apa salahnya kita berjumpa, berbual-bual? Tak mahu, tuan-tuan. Tak mahu jumpa saya. Banyak orang telefon kata, Bob, kenapa kau pilih jalan sesat? Jalan sesat, dia kata. Masya Allah. Saya pun heran. Dulu dia orang tengok saya tak semayang pun, dia tak cakap saya sesat. Hari ni bila saya masuk PAS, dia kata, kenapa kau
pilih jalan sesat. Apa saya nak jawab? Saya kata okey, baiklah, biarlah aku sesat kerana Allah daripada aku betul tak ada Tuhan. Terdiam pula dia. Macam pula sesat kerana Allah betul tak ada Tuhan. Heranlah dia. Semuanya kerana Allah, tak kira lah apa jadi. Tak ada siapa ditentukan untuk syurga. Tak ada siapa yang tahu dia masuk syurga atau masuk neraka, kerana semua sudah ditentukan. Ada pula dia kata Bob Lokman sudah menyerahkan parti borang masuk syurga, kata dia. Dalam pas. Ini perkara-perkara ni saya tak berani nak cakap sangat. Ini nak kena orang-orang yang mahir dalam bab tauhid. Apakah perkara-perkara begitu tidak dikatakan menghina Allah ataupun menjatuhkan akidah kita? Orang-orang yang mahir jawablah sendiri. Tapi bila saya bergurau pasal Syed, bukan main marah. 5-6 minit dalam TV bantai, buang masa je. Tapi bila dia orang berkata tentang benda-benda macam tu, dia tidak terfikir bahawa dia mempersendakan Allah. Dia tidak terfikir bahawa setiap perkara yang berlaku di atas muka bumi ini, baik dari kita sendiri ataupun orang lain, adalah kerana Allah. Dan dia sentiasa mengambil kesempatan untuk mempersendakan benda ini kerana kita berada di pihak yang lain. Tuan-tuan dan perempuan, hari itu saya pergi ke Kota Sarang Semut. Tuan-tuan pernah sampai ke Kota Sarang Semut, tuan-tuan? Banyak semut. Betul-betul punya banyak kalau kita tengok sarang semut. Tapi kebetulan hari itu sempena dengan namanya Kota Sarang Semut, ada berpuluh ribu pemuda kat sana. Dia orang bawa saya naik pentas nak masuk jadi ahli PAS. Malu saya, tuan-tuan. Anak muda semua kat depan dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terasa, ya Allah, akulah manusia paling tua di Kota Sarang Semut ni. Dia orang ni semua api, aku semua kerengga rasanya. Masa tengok semua anak muda, saya rasa macam aku ni, macam umur perempuan umur 80 baru nak belajar bab haid dan nifas. Macam tu lah rasa. Dah kering darah baru nak belajar. Tapi buatkan rasa dah nak masuk tu, masuklah juga. Masuk. Lepas tu dia terima. Lepas tu saya tanya, dia orang duduk berdiri tengah-tengah panas kat depan. Depannya betul panas, dah dekat bendang. Panas sepanas-panasnya. Tak rasa panas pada Masya. Tapi cukuplah untuk menguji setengah orang mengenai perjuangan. Saya ceritakan, dia orang berada di hadapan pentas, mendengar ucapan demi ucapan, masuk pagi membayar RM10 duit sendiri, dapat satu t-shirt dan berdiri di tengah panas kerana Allah dan kerana perjuangan Islam. Pernah berlaku satu peristiwa yang sama semasa saya berada dalam Barisan Nasional. Perhimpunan Pemuda di Padang Brown, Pulau Pinang, Hishamuddin Tun Hussein menghimpunkan beribu pemuda untuk menyambut kedatangan yang amat berhormat pada ketika itu, Pak Lah. Tapi akhirnya hari itu, kebiasaan pada masa itu tak silap saya, Pak Lah selalu lambat sampai ke majlis. Kebetulan hari itu patut majlis yang berlangsung pukul 10 pagi, Pak Lah sampai dekat pukul 12. Kita semua tak kisah sebab kita tahu Pak Lah memang selalu lambat. Tapi budak-budak marah sebab budak-budak tak kenal Pak Lah. Dia orang asyik nak belah. Jadi untuk menyabarkan dia orang, kita benarkan dia bersurai untuk duduk bawah-bawah pokok di sekeliling Padang Brown. Sebelum itu mereka ni semua datang, diberi bas, makan diberi, dan duit poket RM30 seorang. Dibawalah daripada Paling, daripada mana seluruh Kedah untuk pergi ke Padang Brown. Tapi bila Pak Lah sampai, Hishamuddin pun cepat panggil, cepat semua datang panggil. Hishamuddin kan suara macam Rod Stewart sikit kan. Dia panggil semua budak-budak ni datang. Budak-budak ni tak keluar daripada bawah bayang pokok tu. Dia kata, tambah RM30 lagi. Dia kata, pemuda tu minta tambah RM30 lagi. Jadi tuan-tuan dan perempuan, mengapa budak-budak tu boleh minta RM30 lagi? Pasal apa? Pasal itu adalah kebiasaan budaya dia orang. Sikit-sikit duit, sikit-sikit duit. Kalaulah kata minta jauh lah, kalaulah kata
tak sampai kat sini, pasal kat sini YB Nizam punya tempat kan, kita tukarlah tempat lain. Mana tempat yang dimenangi oleh Barisan Nasional, sebut-sebut. Katalah mati wakil rakyat Pangkor, katalah kan, dengar betul-betul, jangan salah tulis. Katalah nak cerita mati wakil rakyat Pangkor. Saya rasa tuan-tuan, sebelum start saja penamaan calon, jambatan daripada Pulau Pangkor ke Lumut siap tuan-tuan. Begitulah umpamanya. Jadi manusia ni sebenarnya kalau nak tengok betul-betul sikap Barisan Nasional, lebih baik tak ada wakil rakyat baru kita dapat kemajuan. Lebih baik mati wakil rakyat tu, barulah jalan kita elok, atap rumah tukar, longkang cantik. Kita beri kelebihannya. Jadi kalau tuan-tuan, ini bukan saya ajar, saya cakap, kalau susah sangat dalam kehidupan, terlalu susah rasanya, angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, pendekkanlah umur wakil rakyat. Macam-macam dapat nanti kan. Kalau tu susah sangat, saya juga kalau faham betul-betul tu yang tulis tu, kalau kan besok masuk pula TV3 orang lain nak tunggu cerita lain, duk dengar cerita saya mengagut lagi. Jadi tuan-tuan, ini bawa balik pasal masalah anak muda tadi. Kita dalam PAS ni, saya pun tahu, saya ambil diri saya sendirilah, bukan semua kita ahli PAS ni mempunyai pengetahuan dan ilmu agama yang tinggi. Saya pun tak tinggi ilmu saya. Saya start daripada bismillah sampai amin aja, Fatihah aja, janji sah sembahyang dulu mula-mula. Lepas tu sekarang kita mulalah bertalaki dengan beberapa guru lain. Tapi tuan-tuan dan puan, semasa kita di sini ada orang yang berpengetahuan dan kita ada anak-anak muda yang menyokong kita, kita berikan pengisian pada dia. Kita adakan usrah. Apa salahnya? Saja-saja rumah kita hari ni buat makan pagi, tengok adalah sikit lebih duit dalam RM10, RM20, buat usrah untuk 10 orang aja. Datang, buat ta'aruf, perkenalkan diri siapa, lepas tu baca Quran ke sikit, terjemahan Quran, dan orang yang pandai cerita sikit tentang benda baik. InsyaAllah benda tu kalau kita buat, kita tak payah cakap dengan orang, masuklah PAS, kita tak payah cakap. Kerana automatik bila seseorang mempunyai kefahaman kepada Islam, dia rasa memang dia nak memperjuangkan Islam dan dia akan masuk dalam pergerakan Islam. Itu aja. Tak payah kita nak paksa-paksa. Saya ke Merlimau ni, bimbit mineral water ni, nak pergi apa orang kata, pancing hundi. Ni bawa umpan mineral water ni, genek. Assalamualaikum makcik. Makcik tu tengok, aku nak pergi kebun, nanti tutup pintu berebut lagi. Makcik buat saya macam tu, saya rasa macam drama cerita Piramli zaman dulu. Dah lama dah kita tak jumpa benda macam tu. Tak jawab salam, tak apa, aku nak ke kebun ni, gedebung, tutup pintu. Saya di Kedah, saya jumpa satu anak muda kedai kopi, kita datang dengan niat baik lah. Assalamualaikum. Dia pusing kan, dia pun pintar ke depan, Assalamualaikum. Dia pusing, dia ulur tangan salam. Ui, saya dah fikir-fikir, bila masa aku bergaduh dengan dia ni macam 10 tahun saya pernah bermusuh dengan dia punya marah dengan saya. Saya kata takkan dia marah saya pasal pakai jubah atau kopiah macam ni, takkan marah. Allah, terlupa best calon ada kat sini patutlah dia marah sangat. Ada best calon undi lah, calon kita PAS. Jadi tuan-tuan dan puan, ini semua adalah persepsi orang. Persepsi ni maksudnya orang punya rasa aja, kerana kita tak pernah dekat dengan dia orang. Sebagaimana saya ceritakan polis tadi, dia orang ni semuanya adalah orang-orang yang berada, yang tahu tentang kebenaran. Cumanya kerana keadaan mereka takut untuk menampilkan keadaan diri mereka sebenar. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita kena ingat bahawa kita orang yang penyayang. Kita hulurkan kasih sayang kita kepada orang lain, kepada orang yang rasanya nak menentang perjuangan Islam. Kita buat baik dengan dia. Mungkin jiran kita, mungkin kenalan kita, mungkin kenalan anak kita. Kita berbuat baik semuanya kerana Allah dan untuk menegakkan agama Islam. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, berapa hebat pun orang berbaris tuan-tuan, cair dia tuan-tuan, cair dia. Kita kena yakin. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menghabiskan masa selama 23 tahun dengan cabaran demi cabaran di Mekah dengan sanak saudara dan kaum musyrikin. Selepas itu berpindah pula ke Madinah dengan orang-orang Yahudi. Tapi Nabi tetap lalui dengan akhlak yang tinggi. Nabi cuma akan marah kerana Allah. Nabi tak pernah marah kalau dia dilontar batu. Walaupun Abu Sufyan tu saudara sesusuan baginda, setiap acara yang menyeksa Nabi dia ada. Setiap acara yang buat naya kat Nabi dia ada. Tapi sehari sebelum Nabi sampai ke kota Mekah, Abu Sufyan datang, minta pintas sana pintas sini. Nabi dah buat tak layan sebenarnya. Yang sebenarnya. Tapi dia pinta akhirnya dia kata tak apalah Nabi tak layan aku dengan anak aku nak pergi padang pasir biar matilah dimakan binatang buas. Bapak saudara Nabi Abbas pergi cari tahu dengan Nabi, kesianlah dia saudara sesusuan. Akhirnya Nabi terima juga masuk Islam. Dan selepas itu Abu Sufyan menjadi antara pejuang Islam yang hebat. Satu lagi peringatan kepada kita, jangan kita mengutuk ataupun marah orang yang belum mendapat hidayat. Kerana kalau sekali Tuhan bagi dia hidayat, kita mungkin akan lebih hebat, dia mungkin akan lebih hebat dari kita. Ini kita tak tahu. Ini Allah punya kerja. Bila Sayyidina Umar masuk Islam, ramai pengikut-pengikutnya masuk Islam. Sebelum tu memang tak terbayanglah Sayyidina Umar yang garang macam singa tu nak masuk Islam. Tapi bila dia masuk Islam, dia jadi antara orang yang terhebat dalam perkembangan sejarah Islam hingga dilantik menjadi khalifah yang kedua. Jadi itulah antara beberapa faktor yang memberikan saya kesedaran daripada anak tadi, orang muda tadi, antara ilmu yang dipelajari. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kerana terlalu banyak rasanya dosa telah saya buat, dan saya rasa untuk meminta ampun kepada Allah. Saya tahu Allah itu Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi saya rasa tidak semudah itu tuan-tuan, selagi belum saya dapat keikhlasan untuk memohon keampunan itu. Jadi dengan itu saya pun mengambillah keputusan untuk menyahut ayat Quran dalam surah Ali Imran ayat 104. Kalau tak silap saya pun bukan pandai sangat pasal baru-baru, tapi ayat tu bunyi kalau tak silap saya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sebahagian daripada kamu yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang percaya. Bukan semua, sebahagian. Jadi kalau dalam Malaysia ini sebahagian daripada kita yang mencegah kemungkaran itu siapa? Siapakah sebahagian orang tu? Air ni asyik tumpah ya tuan-tuan, saya minum sikit ya. Sian pula saya tengok. Siapakah orang itu? Orang tabligh? Orang tabligh dia membuat kebanyakan kerja-kerjanya adalah kerja-kerja amar ma'ruf, mengajak orang membuat kebaikan. Tak salah. Kebanyakan orang di Malaysia suka menyeru kepada kebaikan, tapi takut untuk menghentikan kemungkaran. Sehingga Nabi juga bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Betul ustaz? Betul ustaz? Saya ada rujukan belakang, tak ingat lah. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Betul ustaz? Betul ustaz? Betul, okey, senang hati. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Kalau kamu lihat kemungkaran, maka perbetulkanlah dengan tangan. Kalau tak mampu, betulkan dengan lisan. Ini yang saya buat ni. Saya datang betulkan dengan lisan lah. Tangan tuan-tuan nak berjalan bertongkat takkan, tak larat, lembik, lemah longlai dah. Kalau kita tak mampu, dengan hatilah, dan itulah selemah-lemah iman. Yang tu yang polis yang terpeluk saya tadi tu, dengan hati tu. Jadi tuan-tuan, ini negara demokrasi.
Ada kita nak angkat pedang ke nak betulkan dengan tangan ni? Bukan. Iaitu dengan mendaftar sebagai pengundi, menyokong parti Islam, memberi galakan pada anak-anak muda yang boleh mengundi, mendaftar undi, pergi daftar. Pada hari pengundian pastikan fal yughayyirhu biyadi, bulan. Itulah benda betul yang sepatutnya kita buat. Tak susah sangat. Berdakwah sikit dan buat benda betul. Jangan berhenti berdakwah, jangan berhenti mengadakan usrah, jangan berhenti mengajak orang ke arah kebenaran. Baru Islam akan menang. Kerana ini bukan perang Badar. Perang Badar Allah memberikan bantuan dengan menghantarkan malaikat untuk membantu tentera-tentera Islam. Tapi kalau dalam pilihan raya kita nak minta tolong Allah hantarkan malaikat, nanti Barisan Nasional kata PAS menang pakai undi malaikat. Dulu kita kata dia pakai undi hantu, kita pakai undi malaikat. Okey juga malaikat, tapi tak fair lah. Kita sendiri kita perlukan number. Kita nak number yang banyak. Kita nak anak-anak muda yang faham, bukan pangkah saja. Bukan bila menyokong PAS ataupun menyokong parti Islam dalam hati aku nak minta tu, aku nak minta ni. Bukan, minta tu dengan Allah. Yang penting kita membuat kerja arahan Allah, memperbesarkan dan menguatkan gerakan parti Islam se-Malaysia. Itu cita-cita kita. Jangan beranjak, jangan berundur. Senang untuk kita berakidah tuan-tuan, tapi susah untuk kita mempertahankan akidah. Senang untuk kita beramal, tapi susah untuk kita mempertahankan amal. Kita selalu beribadat, sembahyang, puasa kita jaga, semuanya kita jaga. Ada satu perkara yang kita abaikan, yang kita tak tahu, iaitu ubudiyah. Perhambaan kita pada Allah, perhubungan kita dengan Allah. Ibadat tanpa ubudiyah umpama buah yang digantung di pokoknya dengan benang, tak bersambung di tangkainya. Boleh kecut tak buah tu? Ubudiyah ini termasuk segala-galanya. Setiap urusan kehidupan yang kita kaitkan pada Allah, kerja yang kita buat itu ada kena mengena untuk meninggikan syiar Islam, ada kena mengena dengan Allah, itu dipanggil ubudiyah. Itu ibadat, kerja itu ibadat. Tapi kalau kerja jual nombor ekor, kerja makan rasuah, itu bukan ibadat. Sekarang dia orang pakai senang, ni aku kerja ni ibadat, tapi dia pergi kerja sampai tak semayang-semayang. Itu bukan ibadat. Ibadat ni lah apa saja perbuatan yang kita buat yang kita kembalikan kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ni bukan pandai sangat dalam politik, tapi tiba-tiba pula depan tuan-tuan ni jadi macam pandai kononnya. Pasal YB Nizar tak ada kat sini. Kalau YB Nizar ada, saya biarkan dia aja cakap benda-benda tu. Lagipun apa yang YB Nizar nak cakap, apa yang Mak Sabu nak cakap, apa yang Tua Guru ni Aziz nak cakap, yang tu semua yang saya nak cakap lah tu. Sama aja bendanya. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum satu kumpulan dalam hidup kita datang mengenai lagu tadi, datang beramai-ramai depan kita menyanyikan lagu, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, jeng. Sebelum datangnya saat itu, tuan-tuan, saya pernah mendengar daripada mulut Tuan Guru ni Aziz. Pertama kali saya berada di hadapan beliau di Stadium Melawati pada ketika itu, perhimpunan sembahyang hajat itu hari, saya selalu sangat mendengar ayat yang disebut oleh orang biasa sangat, tapi saya rasa biasa, tak ada apa, tak menarik, tak membunuh, tak menggoncangkan iman dan jiwa saya. Tapi hari itu bila Tuan Guru baca dia punya dalam ucapannya, dia selalu bermula dengan ayat Quran. Hari itu dia bermula dengan ayat Quran yang pendek aja, kullu nafsin za'iqatul maut. Bergegar jiwa saya tuan-tuan. Saya rasa macam malaikat maut sudah pun berada di sebelah saya, nak tarik nyawa saya, sedang saya baru nak datang nak mendengar Islam, baru sampai. Maka di atas kesedaran kepada ayat kullu nafsin za'iqatul maut itu, maka 19 hari bulan itu saya pun masuklah ke dalam PAS dengan tak tahu apa yang boleh aku sumbangkan pada perjuangan Islam dan agama Allah ini.
Tapi hari ini tuan-tuan dan puan, alhamdulillah saya diberi peluang untuk berdiri. Kalaulah dalam ramai-ramai ini semua berpendapat bahawa Bok Lokman ni kaki merarut, tak mengapa. Itu satu cabaran, dan tidak ada perjuangan tanpa cabaran. Tapi rasanya dalam ramai-ramai ini, insya-Allah ada seorang dua yang akan tertarik dengan kata-kata saya dan insaf dengan perjuangan kita, dan terus meningkatkan semangat untuk berjuang dengan parti Islam ini. Sudah cukup buat saya. Kita bayangkan, saya seorang pelakon, saya boleh bayang, saya tak tahu tuan-tuan, saya boleh bayangkan pelakon dia boleh bayang, kalau dia nangis dia boleh nangis, kalau dia nak balik pun dia boleh balik. Dia boleh bayangkan kalau satu daerah Manjung ini hidup satu Malaysia, kita menang, orang Islam menang, seronok rasanya bila Assalamualaikum dia jawab dengan Waalaikumsalam dengan penuh ramah mesra. Orang tu pakai kopiah, orang ni pakai jubah, sembahyang subuh penuh macam sembahyang Jumaat. Ya Allah, seronoknya rasa. Ini kadang-kadang pergi sembahyang subuh, Imam Bilal siap saya 4 orang. Lepas tu kat belakang tu awal-awal dah yang noja pergi beli roti canai. Dia ingat ramai lah pagi ni, dia beli 20 dah, 4 biji seorang kita makan pagi tu kat masjid. Jadi ini kita ni selalu membuat Islam ini adalah sebagai adat. Kita sembahyang adat, sembahyang raya adat. Itu yang jadi pagi berarak, malam minum arak, pagi berselawat, malam berkhalwat. Itulah pasal sebab adat. Semuanya kerana adat. Tapi kalau satu benda tu kita buat, kita tahu bahawa sembahyang berjemaah di masjid itu lebih afdal, terutamanya subuh dan juga isyak, maka kita cuba penuhi kehendak Nabi itu. Kata sayang Nabi, kata nakkan syafaat Nabi di pada mahsyar nanti, tapi seboleh-bolehnya kita tidak memenuhi kehendak Rasulullah. Ini bukan mengajar, ni ingat tuan-tuan, bukan mengajar, ini bagi tahu aja. Jadi jangan kecil hati dengan saya. Jadi akhir kata tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat satu perkara mengenai syurga. Apabila Nabi Adam alaihi salam makan buah, dia terkeluar daripada syurga. Jadi kalau kita makan rasuah, kita nak masuk syurga? Tak boleh, tak boleh. Buah pun terkeluar, ni rasuah. Jangan. Ada tempatnya untuk orang yang makan rasuah. Dan jika sekiranya tuan-tuan sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan YB Niza ataupun ucapan-ucapan pemimpin PAS peringkat tertinggi yang tahu mengenai kemungkaran, dan kita percaya kepada mereka berdasarkan kewarakan mereka, berdasarkan ketawadhuan mereka, percayalah mereka bukan membohongi kita. Mereka adalah pakar dalam tafsiran Quran, mereka adalah pakar dalam tafsiran hadis. Jadi kita gerakkanlah negara ini terus menjadi negara Islam, agar anak-anak muda yang datang daripada tahfiz ni tidak dipersiakan hanya menjadi imam untuk sembahyang tarawih saja. Kesian dia orang. Sedangkan mereka boleh memberi sumbangan yang lebih besar pada masyarakat, kerana setiap bahagian dalam hidup kita mempunyai syariahnya, mempunyai fiqahnya, mempunyai akidahnya. Ini semua kita kena jaga, dan masih banyak lagi yang belum kita jaga. Barisan Nasional sudah membuat perkara-perkara yang betul, buat jalan, buat bangunan, buat apa, okey. Kita tak nafi dan kita tak menolak benda tu. Tetapi apa yang tak ada adalah kekuatan jiwa kita sebagai orang Islam dan kekuatan Malaysia yang diperintah oleh Islam. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu dulu sebelum berangkut masuk dalam Black Maria. Takut lebih permit, saya pun tak tahu permit sampai pukul berapa. Akhir kata tuan-tuan dan perempuan, dulu dia orang cakap majulah sukan untuk negara, sekarang dia cakap majulah Islam untuk negara. Saya harap tuan-tuan semua mendapat iktibar dan manfaat daripada apa yang saya katakan. Dan sebagai manusia, sudah tentu saya tidak lepas daripada perkataan-perkataan yang mengguris hati tuan-tuan dan perempuan. Harapan saya sebagai sesama Islam, janganlah bebankan saya di padang mahsyar
untuk mencari tuan-tuan untuk saya mohon ampun di atas kesilapan saya pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Walillahil hamd. Tuan-tuan jangan